العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف العيب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فتاك لنا بالهدى وبالعلم كلنا يعني مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita serta anggota kita, ditempatkan kita di dalam majlis ilmu, diberi taufik untuk menunaikan solat berjamaah. Alhamdulillah. Diharapkan hadirin hadirat, ibu bapa sekalian yang hadir, amal kakak semua sihat walafiat. Mudah-mudahan dan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala sentiasa insyaallah dimurahkan rezeki rohani dan jasmani, zahir dan batin, insya-Allah. Sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, memperbetulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan malam Jumaat, pahala dilipat kali gandakan. Malam perayaan di sisi wali-wali Allah, hari Jumaat adalah hari raya. Insya-Allah sambungan kitab Misbahul Munir. Kitab Misbahul Munir dululah. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Ini 80. Dan tidak nampak tidak? Kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil perenggan sebelum tu. Dan makna Tuhan itu ialah tupanan. Kalau bahasa kita sini tumpangan. Tuhan tu diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu kita, dihuraikan lagi dengan bahasa Melayu kita. Tuhan tu dengan makna tupanan ataupun tumpangan, tempat menumpang, atau tumpuan, tempat yang ditumpu. Allah tu tumpangan, tempat menumpang. Sekalian makhluk menumpang Allah. Alam ini menumpang Allah dengan makna bergantung, berkehendak, berhajat kepada Allah. Bukan tumpang makna macam tumpang naik kereta. Bukan makna tumpang macam kita tumpang orang naik kereta, bukan makna itu. Menumpang, tempat kita menumpang, menumpang kasih, menumpang pertolongan, menumpang hajat. Itu Tuhan. Ataupun tumpuan yang ditupan, yakni yang ditumpang,
atau yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripada Tuhan. Selain daripada Tuhan, makhluk kan? Ataupun selain daripada Tuhan, kita panggil alam. Alam ma siwallah, barang yang selain Allah, sesuatu yang selain Allah, selain daripada zat Allah, selain daripada segala sifat Allah, itu namanya alam. Langit, bumi, bulan, bintang, segala planet, dunia akhirat, itu alam ada. Alam barzakh, alam nyata, alam malakut, alam jabarut, macam-macam alam ada. Jadi semua alam tadi, semua alam tadi tu duk menumpu, menumpang, bergantung, berkehendak, berhajat kepada Allah. Sedar ataupun tidak, itulah hakikat. Sekarang ni, kita sekarang ni yang sedang boleh bercakap, yang sedang boleh mendengar ni, yang sedang boleh melihat ni, yang sedang boleh berfikir ni, yang sedang bergerak diam ni, berkehendak, bergantung kepada pertolongan Allah. Sama ada hati kita ingat ataupun hati kita lalai, leka, lupa. Itulah hakikat. Saya takkan boleh berkata kalau tidak ditolong oleh Allah. Saya tidak boleh memandang, saya tidak boleh mendengar, saya tak boleh berfikir, saya tak boleh bergerak ataupun diam seandainya tidak ditolong, dibantu oleh Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-waliullah, hatinya sentiasa mengingat, sentiasa menyedari yang diri mereka itu di dalam rintahan Allah. Sentiasa ingat, bukan di dalam solat saja, di luar solat, dalam apa jua hal keadaan sekalipun, mereka sedar, mereka yakin segala-gala yang berlaku pada diri dia, zahir dan batinnya, adalah perbuatan Allah. Apa maksud perbuatan Allah? Dijadikan oleh Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum, bermula Allah yang menciptakan akan kamu. Allah yang menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Sebab tu kita dipanggil baharu. Kemudian wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan barang yang kamu kerjakan dan barang yang kamu lakukan, gerak-geri kita ni dijadikan oleh Allah. Gerak-geri apa yang bergerak diam ni, bukan dia bergerak dengan sendiri. Kita ni boleh bergerak, bergerak diam, ada yang diam, ada yang bergerak, ada yang bercakap, ada yang memandang, mata berkelip, jantung berdegup dan sebagainya. Allah yang menjadikan. Contohnya tuan-tuan sekarang sedang duduk, sambil-sambil duduk, akal tuan-tuan memikir dan menyedari, oh, aku boleh melihat sekarang ni kerana dijadikan oleh Allah. Allah yang menjadikan aku boleh melihat sekarang. Allah yang menjadikan aku boleh berfikir sekarang. Allah yang menjadikan aku boleh mendengar sekarang. Makna yang memperdengarkan bunyi-bunyi ni pada telinga aku adalah Allah. Yang memperlihatkan objek-objek ni pada mata aku adalah Allah. Yang memberi faham pada akal fikiran aku ni adalah Allah. Sebenarnya kalau tuan-tuan dalam keadaan begitu, sesungguhnya tuan-tuan sedang berzikir. Sedang berzikir, yakni sedang mengingati Allah. Dia berzikir ni kadang-kadang dengan lidah, kadang-kadang dengan hati. Sambil kita bercakap, kita mikir, ya Allah, Allah yang menjadikan aku sekarang.
Kalau sedang solat, segala perbuatan daripada awal hingga akhir, daripada mengingatkan niatnya, mengingatkan bacaannya, mengingatkan rukunnya, mengingatkan syaratnya, gerak diam kita, kumak kamit mulut kita, keluar suara dan sebagainya, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, tumakninah dan sebagainya, semuanya itu af'alullah, dibuat, dijadikan oleh Allah. Sehingga hamba itu tadi tidak merasakan diri dia, tak mengingat langsung tentang dirinya di dalam solat tadi, kerana sepenuh-penuh ingatan hati dan akal fikirannya tertumpu kepada apa? Kekuasaan Allah yang sedang menjadikan itu. Ghalib mana? Ghaiblah diri dia. Hilanglah diri dia. Apa maksud hilang diri dia? Dia tak ingat yang sedang diri dia tu. Diri dia lah, akulah yang kuat, akulah yang sedang baca ni, kekuatan akulah ni. Dah. Bahkan hatinya mengingat ini semua adalah kekuasaan Allah. Itu yang dikatakan apa? Allah. Khusyuk hati. Itu dalam solat. Kalau dapat macam tu, baiklah. Bila hatinya sepenuh-penuh merasai, meyakini segala perbuatannya, gerak-gerinya, ilmunya, ingatannya, segala-galanya itu adalah perbuatan Allah, sedang dijadikan oleh Allah, sedang ditolong, dibantu oleh Allah, sehingga dia lupa diri dia tidak teringat, dia tidak memandang kepada usaha dan ikhtiar dia, maka selamatlah hamba itu tadi daripada timbul di dalam dirinya penyakit riya. Tak adalah dia nak mengharap-harap orang memuji-muji dia, sebab dia tak ingat pun tentang diri dia. Orang yang riya ni, apa maksud riya? Mengharapkan orang lain yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui ibadat yang kita buat tu, kita mengharapkan di dalam hati-hati mereka itu memuji-muji kita. Itu namanya riya. Mudah-mudahan orang yang nampak, orang yang lihat, orang yang dengar, orang yang tahu kita beribadat, mudah-mudahan timbul dalam hati mereka puji-pujian, mereka kagum dengan kita, mereka memuji-muji kita, mereka memandang hebat diri kita. Itu namanya riya. Sebab apa tu? Kerana dia memandang dirinya yang beribadat, dia memandang kudrat dia, ilmu dia. Padahal di sisi kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, usaha dan ikhtiar hamba, tenaga yang ada dalam tubuh badan kita ni tak boleh memberikan sesuatu, tak boleh memberikan kesan baik ataupun kesan buruk. Yang menggerakkan itu adalah Allah, bukan tenaga yang ada di dalam badan kita. Kerana tenaga yang ada di dalam badan kita itu adalah makhluk Allah. Adakah makhluk berkuasa? Adakah makhluk berkuasa membuat sesuatu? Tidak. Meskipun pada zahir nampak manusia itu yang melakukan, meskipun tuan-tuan sekalian nampak saya yang sedang bercakap dan sebagainya, sebenarnya yang menjadikan perbuatan saya boleh bercakap, bergerak ni adalah Allah. Begitulah tuan-tuan, begitulah juga kipas tu. Apa saja kan? Bukankah dia tu Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, bukan mentadbir manusia saja. Sekalian alam, manusia, binatang, tumbuhan, batu, kayu, yang bernyawa, yang tak bernyawa, yang nampak, yang tak nampak, semuanya itu ditadbir oleh Allah. Air hujan tu turun daripada langit, siapa yang menurunkan tiap-tiap titik tu? Allah. Bukan diturunkan sendiri, tuan-tuan. Bukan hujan tu daripada langit dia turun dengan sendiri dah. Daripada atas ke bawah tu diturunkan, dijadikan oleh Allah tiap-tiap satu tu. Begitulah air laut yang bergombak dan sebagainya. Semua itu pun tadbiran Allah. Di situ baru rasa ya Allah hebat. Maha hebatnya Allah. Maha hebatnya Allah. Orang yang hatinya mengenal Allah sungguh-sungguh, inilah benda-benda inilah yang membantu diri dia sentiasa mengingat Allah. Dia tengok situ hatinya mengingat kepada Allah, tengok situ mengingat kepada Allah. Apa yang dia rasa dalam diri dia, semuanya itu adalah tanda-tanda daripada ta'alluq qudrat Allah yang menjadikan.
Mana makhluk itu mazhar. Makhluk itu tempat tilik Allah Ta'ala. Nak ingat Allah, tengoklah makhluk. Maksudnya begitu. Orang yang ada ilmu lah. Nak ingat Allah, tengok makhluk. Kerana makhluk itu dalil yang menunjukkan, bukti yang menunjukkan adanya Tuhan yang menjadikan. Boleh faham tak tu? Apa saja makhluk lah. Apa saja sekalian. Bukan manusia je. Apa saja. Perasaan-perasaan dalam diri kita ni, rasa suka, rasa sedih, rasa takut, rasa seram, rasa tenang dan sebagainya, itu dijadikan oleh Allah. Itu makhluk Allah. Kita makan rasa manis, rasa masam, rasa masin, itu makhluk Allah. Makhluk Allah. Faham betul-betul makhluk tu apa? Segala yang dijadikan oleh Allah. Alam ni makhluk Allah lah. Allah yang mentadbir. Bukan Allah ciptakan, lepas tu Allah biarkan, pandai-pandailah kau nak bergerak tu, kau nak bergolek tu, kau nak berguling ke, lantaklah. Allah tak ambil peduli dah. Allah hanya buat je, lepas tu biarkan. Dah, itu bukan akidah kita. Itu bukan akidah kita. Allah yang menjadikan dan Allah lah yang mentadbir, menggerak-gerikan semua. Ni turun naik nafas kita ni tanpa kita sedar. Ingat dia berlaku dengan sendiri. Pandai-pandai jantung kita. Dah, Allah yang menggerakkan. Setiap degup tu dijadikan oleh Allah. Setiap degup tu dijadikan oleh Allah. Dan Allah juga yang memperjalankan darah-darah ni di dalam urat saraf tubuh badan kita. Hebatnya Allah. Maha hebatnya Allah. Itu kata Tuhan. Dia mentadbir segala-galanya di bawah pentadbiran Allah. Cuma kita dia ingat dengan lupa dia. Ingat ataupun tak ingat. Tapi itulah hakikatnya. Sebab tu Tuhan tu apa tadi? Tumpanan, tempat tumpang, tempat tumpu, tempat bergantung oleh tiap-tiap lain daripadanya. Ni handphone apa? Ni kita tengok, kalau kat handphone ni kita tengok skrin ni. Tengok skrin ni ada benda-benda tu, ada objek, ada hati-hati yang berterbangan. Yang hati-hati yang berterbangan tu, dia bukan terbangan sendiri tu, Allah yang menggerakkan, Allah yang menjadikan sekalian tuan. Tidak ada satu besar sebiji atom pun, tidak ada sebutir atom yang terlepas daripada pentadbiran Allah. Tiap-tiap satu. Kalau air laut tu, tiap-tiap molekul air tu dijadikan oleh Allah. Tiap-tiap gelombang itu diciptakan oleh Allah. Subhanallah, maha hebatnya. Kita tengok tu langsi tu. Allah yang menggerakkan. Cuma asbab ni nampak zahirnya angin. Tetapi bukan angin yang menggerakkan. Allah. Inilah benda yang sepatutnya kena ada dalam hati kita. Tidak ada sesuatu yang berlaku baik, buruk, sengaja, tidak. Semuanya itu af'alullah, perbuatan Allah. Kita tak boleh nak bergerak. Kita nak bergerak ni harap Allah tolong. Nak duduk diam pun harap Allah tolong. Nak bercakap ni, nak kumat kamik ni, Allah. Kalau Allah tak tolong, tak boleh cakap tu lah. Nak keluar suara, tak boleh keluar suara. Siapa yang jadikan suara ni? Allah. Sambil bercakap. Ni yang organ dalaman ni sedang bertugas. Organ dalaman badan kita ni, yang hati tugas sedang bertugas, yang jantung tugas dia, yang limpa tugas dia sekarang ni sedang bekerja ni. Ingat dia tadbir dengan sendiri ke tu? Dah, Allah yang mentadbir tu tuan-tuan. Allah yang sedang mentadbir. Subhanallah. Maha hebatnya Allah. Maha hebatnya Allah, maha kuasanya. Orang yang hatinya bersih, macam Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, wali-waliullah tu, itulah dalam hatinya sentiasa beringat Allah. Sebab apa? Inilah makhluk, inilah alam, inilah yang menjadi tempat tilik hati mereka itu mengingat kepada Allah. Apa sahaja yang dilihat, apa sahaja yang dialami, apa sahaja yang difahami, apa sahaja
apa sahaja semua itu menolong mereka mengingat kepada Allah yang menjadikan. Mustahil berlaku sesuatu kalau tidak dijadikan oleh Allah. Mustahil wujudnya sesuatu kalau tidak dijadikan oleh Allah. Daripada sebesar-besar makhluk Arash tu, sampailah seseni-seni makhluk yang dipanggil Jauhar Fardi tu. Semuanya itu makhluk ciptaan Allah. Tak gerak saya tu lah. Dia bukan gerak saja. Mustahil dia boleh gerak dengan sendiri tanpa digerakkan oleh Allah. Langsir tu, kita tengok tu. Mustahil langsir itu boleh bergerak dengan sendiri kalau bukan Allah yang menggerakkan. Tapi kita tak terfikir situ. Sebab hati kita ni banyak kacau. Banyak kacau, banyak yang melekakan, banyak yang melupakan. Orang tu sebab tu peranan thariqah tu nak mendidik hati supaya sentiasa mengingat Allah. Itu yang ada latihan-latihan itu. Latihan-latihan zikir tu. Nak melatih hati agar sentiasa ingat Allah. Diletakkan jumlahnya satu hari mesti begini, 20,000, 30,000 tu latihan sebenarnya. Latihan. Bila dia dah biasa buat satu hari 1,000, 10,000 contohlah sebagai contoh. Kita tak ada, kita tak buat. Nak cerita dia. Nak melatih hari-hari 10,000, hari-hari 10,000. Jadi dengan sendiri nanti lama kelamaan dia dah tak ada nombor dah. Dah tak ada nombor 10,000 ke 20,000 dah. Dah sentiasa hatinya berzikir kepada Allah. Sebab apa? Dah dilatih. Dah dilatih kan? Itu nak kena latihan. Latihan. Selalu berzikir, selalu berwirid, selalu menyebut. Nanti dengan sendiri tak payah nombor dah. Dia automatik sendiri, dia baca sendiri, dia jadi ringan sendiri. Tapi untuk peringkat permulaan, hari ini baru 15 baru, tak cukup lagi, yang ini targetnya 200. Berlatih. Besok nanti lama kelamaan dia jadi terbiasa. Lepas tu tak ada nombor dah. Nombor-nombor tu nak membiasakan. Makin banyak jumlahnya, makin panjanglah waktu dia berzikir. Contoh kalau kita nak zikir la ilaha illallah 100 kali, boleh jadi 15 minit ataupun 10 minit. Tapi kalau 1,000 kali boleh jadi setengah jam. Kalau 2,000 kali boleh jadi 2 jam. Jadi lagi banyak jumlahnya, makin banyaklah waktunya dia berzikir. Makin banyak jumlahnya, makin banyaklah waktu dia duduk dalam mengingati Allah. Itu fungsi itu, peranan nombor-nombor letak. Dalam tak sedar hari itu, contohnya dalam dia tak sedar hari itu 2, 3, 4 jam dia mengingat Allah. Ada pun arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah tu, dia tak payah nak makhluk-makhluk ni lah. Makhluk-makhluk ni lah yang tolong dia ingat Allah. Makhluk-makhluk ni lah yang dia tengok dinding, dia ingat Allah. Dia tengok lantai, dia ingat Allah. Dia tengok semut, dia ingat Allah. Dia tengok apa, semua tu tolong dia ingat Allah. Sebab apa? Benda-benda tu adalah bukti-bukti sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Macam kita ni kadang-kadang tengok pemandangan lawa, tengok pemandangan indah, oh ya Allah, baru teringat. Tu pun mujurlah tu kalau ingat tu. Kalau tak kan tengok melopong macam tu lah, tak membawa hati kita ingat kepada Tuhan yang menjadikan. Tapi macam tu tadi, arif billah ni tak nanti cantik, tak nanti indah, tak nanti cantik, tak nanti indah, apa sahaja, semuanya itu menolong mereka mengingatkan kepada Allah. Dia tak boleh buat-buat tu kan. Dia kalau buat-buat seminit 2-3 saat boleh lah. Itu yang kata berhajat kepada latihan. Serta pengenalan dia, pengenalan dan kefahaman dia terhadap Allah. Kita rasa macam kita yang bergerak. Hakikatnya inilah af'alullah, perbuatan Allah. Allah yang buat ni, Allah yang gerak. Bukan bergerak dengan sendiri dah. Ibadat kita. Betul, orang yang kenal Allah, dia tak ada ujub, dia tak ada riak, dia tak ada takabur.
Tak ada bahagian diri dia. Nak ujub apa bukan dia. Nak ujub apa bukan dia. Yang bergerak tadi itu Allah yang menggerakkan, bukan kehebatan dia. Orang sombong ni merasa diri hebat. Adakah kehebatan pada diri kita? Tak ada. Adakah kuasa pada diri kita? Tak ada. Dah kenapa sombong? Sebab lupa Tuhan. Kalau ingat Tuhan, dia tak akan sombong. Baik, maka tidak boleh jadi tumpanan. Tak boleh nak dikatakan Allah itu tumpangan segala makhluk sekalian alam ataupun tumpuan sekalian alam, melainkan satu zat yang terkaya. Terkaya makna zat yang tidak berhajat. Terkaya itu makna yang tidak berhajat, yang tidak berkehendak. Dan lepas ia zat daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya zat tadi yang dikatakan dia terkaya dan lepas daripada tiap-tiap barang tadi, istighna. Tu dipanggil istighna. Sifat Tuhan secara umumnya istighna. Istighna terjemah Melayu terkaya. Allah tu terkaya. Apa maksud terkaya? Tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak bergantung kepada segala sesuatu. Itu maksud kaya Allah. Itu maksud kaya Allah tu. Kita selalu sebut Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Wahai Tuhan yang Maha Kaya. Maksud Maha Kaya tu tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Dia tidak berkehendak kepada Tuhan yang menciptakan dia, dan dia tidak berhajat kepada yang lain untuk menumpang ataupun mengambil faedah. Dia jadikan alam, dia perintahkan hukum hakam bukan kerana dia nak tumpang manfaat, nak ambil untung. Buruk baik kembali kepada hamba dia sendiri. Bukan makna Allah paksa kita sembahyang, Allah larang minum arak kerana di situ ada faedah yang Allah ambil. Dah Maha suci Allah. Kenapa dia tak ambil faedah? Kerana dia dah sempurna. Dia sempurna, dia tak berhajat dah. Sebab tu kalau tuan-tuan beribadat, kembali kepada tuan-tuan sendiri, bukan kembali kepada Allah. Yang menguntungkan diri tuan-tuan. Atas dunia ni tuan-tuan banyak bersabar dengan bala, dengan musibah, dengan macam-macam dugaan yang Allah bagi tuan-tuan sabar. Kembali keuntungannya kepada diri tuan-tuan sendiri, bukan kepada Allah dah. Kalau kita tak sabar, keluh kesah, protes takdir Tuhan, bala celakanya kembali kepada diri kita lagi. Allah istighna. Allah tak berhajat pada kita. Sebab tu jangan sombong lah. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong dengan Tuhan. Ingat Tuhan heran ke dengan kita? Ingat Tuhan heran ke dengan kita? Tuhan tak heran dengan kita. Allah ciptakan kita ni semata-mata rahmat dia, nak bagi peluang menyembah dia. Kalau dia tak jadikan kita, tak ada peluang nak menyembah Allah. Allah ciptakan dia nak bagi peluang menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, dan faedah daripada itu tadi Allah balas pula dengan kesenangan yang berkekalan selama-lamanya. Waktu Allah dia tak peduli. Dia tak peduli. Siapa taat, dialah untung. Siapa maksiat, dialah yang celaka. Nak lawan Tuhan atas dunia, lawanlah. Tunggu masa dikembalikan kepada Allah, akan diazab seazab-azab, sedahsyat-dahsyat ni. Tuhan tu kata Tuhan. Tu Tuhan. So kenal Tuhan. Yang duk sebut Tuhan, tapi kita tak faham Tuhan tu bagaimana sifat dia. Sifat Tuhan dia tak peduli. Dia tak terikat dengan siapa-siapa. Apa yang dia nak dia buat.
Dia nak ambil ahli maksiat, dia nak jadikan wali dia ambil. Dia nak ambil ahli maksiat yang minum arak, yang berjudi, yang berzina tu, dia nak ambil, nak jadikan kekasih. Dia akan jadikan sebab-sebab yang tertentu, lalu ahli maksiat tu nanti bertukar menjadi orang soleh, orang bertakwa. Kenapa lah ya Allah ambil dia orang macam tu? Ikut Tuhan. Itu dia punya kerja. Itu dia punya hak. Dia mentadbir hak milik dia sendiri. Dia nak corakkan macam mana ikut dia. Yang taat, dia nak palingkan hati jadi ahli maksiat, ikut Tuhan. Kita yang sekarang ni duduk dalam masjid, malam besok duduk dalam disco semua. Tidak mustahil. Yang kata mustahil tuan-tuan, Allah yang membolak-balikkan hati kita ni. Jadi orang yang kenal Tuhan begitu sifatnya, dia takut. Oh, takut ya Allah. Sebab Allah ni jenis tak peduli sesuatu. Kau ikut dia, kau untung. Kau tak ikut, kau siap, kau akan celaka besok. Dia tak peduli. Kita banyak sembahyang tahajud ke, banyak puasa ke, haji dah 7-8 kali, dia tak peduli. Buat maksiat, dia humban macam biasa. Dia humban dalam neraka, dia tak peduli. Itu Tuhan. Jadi kita kena takut. Kena takut. Jangan rasa kita ni ada kepentingan pada Allah, ataupun kita ni ada keistimewaan pada Allah. Mengaji, mengajar. Kalau ada dalam hati dengki pun tak apalah, sebab kita ni orang banyak khidmat dengan agama. Dah, Allah tak peduli. Allah tak peduli. Kita dah buat masjid, 10 buah masjid kita buat, tak apalah kalau ada hasad sikit-sikit dalam hati. Kirbenlah, sebab banyak masjid dah buat dia ni. Dah, Allah padamkan segala amal macam biasa. Tak peduli. Jadi kena takut. Jangan berani. Jangan buat berani. Jangan sombong. Sombong. Sebab tu orang yang boleh buat taat, buat ibadah, ingat ini semata-mata rahmat Allah. Ya Allah tolong, alhamdulillah ya Allah. Jangan berasa sombong. Jangan mengejek-ngejek ahli maksiat. Doakan mereka, bukan ejek mereka. Doakan, ya Allah bagilah hidayah, bagilah taufik, selamatkanlah ya Allah. Bukan mengejek, bukan mentertawakan. Kita ni Allah pinjamkan sekejap je nikmat taufik dia. Allah boleh ambil. Kalau kita sombong dengan ibadat, nanti Allah tukar, Allah tarik nikmat taat tu, Allah tarik nikmat taufik tu. Jadi ahli maksiat pula. Na'udzubillah. Kena ingat selalu. Jangan leka, jangan lupa, jangan lalai. Sebab tu kena banyak-banyak mengingati Allah. Kerana bila hati kita leka, lupa daripada Allah, masuklah setan. Masuklah syaitan. Bila lalai je, masuk setan lah. Masuk setan, masuk nafsu. Jadi Allah bersifat istighna. Jadi kalau tuan-tuan menyeru, ya Allah, wahai Allah yang maha kaya, seolah-olah tuan-tuan berdoa ataupun menyeru, wahai Tuhan yang tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Seolah-olahnya gitu lah. Tapi ringkasnya, wahai Tuhan yang maha kaya. Kaya Allah tu dengan makna Tuhan yang tak berkehendak dan tak berhajat. Bahkan kita yang senantiasa berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah, setiap waktu, setiap detik, setiap saat, setiap ketika. Dan tiap-tiap barang yang lain. Apa maksud tiap-tiap barang yang lain? Yakni tiap-tiap sesuatu selain Allah. Dan tiap-tiap barang yang lain makna tiap-tiap sesuatu yang selain Allah, yang dipanggil alam tu. Masuklah syurga, masuklah syurga serta nikmat di dalamnya, neraka serta azab di dalamnya, masuk tu, masuk semua tu alam. Dunia ni, planet-planet ni, langit bumi, 7 petala langit bumi ni, aras dan sebagainya, dan tiap-tiap barang yang lain masuklah alam tadi, berkehendak dan menumpu kepadanya Allah, yang dikatakan dia berkehendak dan menumpang kepada Allah Ta'ala tadi, dikatakan iftiqar. Iftiqar yakni bergantung, berkehendak segala sesuatu kepada Allah.
Yang tak solat, yang solat, yang kufur, yang munafik, yang beriman, nabi, rasul, malaikat, semua berkehendak bergantung kepada Allah. Tak ada yang tak bergantung kepada Allah. Semua bergantung kepada Allah. Aku tak peduli dah dengan agama ni. Aku tak peduli dah dengan agama ni, aku tak peduli. Walaupun kau tak peduli, kau senantiasa ditolong oleh Allah. Allah yang bagi kau makan, Allah yang bagi kau minum, Allah yang bagi kau bernafas. Cuba kau bayangkan kalau Allah tak tolong kau bernafas, macam mana kehidupan kau hari itu? Allah hentikan degupan jantung 2 jam, apa jadi? Sebab apa? Sebab bergantung pada Allah. Kita je tak sedar. Kita lupa. Sombong, aku tak heran dengan semayang dengan agama ni, aku tak peduli dah. Yelah, sombong kan. Sedar tak yang kau tu senantiasa ditolong oleh Allah, sentiasa dalam pertolongan Allah, anak bini kau ditolong oleh Allah, mak bapak kau ditolong oleh Allah. Ingat ke tak? Sedar ke tidak? Tu orang panggil hamba yang tak sedar diri. Hamba tak sedar diri, yang mana sentiasa dalam pertolongan Allah hingga jadi sombong. Allah suruh semayang, tak mahu semayang. Tapi Allah bagi makan, bagi minum macam biasa. Bagi sihat, bagi cerdik. Tutup aurat, tak peduli, tak mahu tutup aurat. Allah tolong bagi rezeki. Allah maha lemah lembut ni lah Allah. Maha lemah lembutnya Allah. Tapi jangan sampai dia zahirkan sifat kekerasan dia, jangan. Bila dia zahirkan sifat kekerasan dia, makan tak habislah jawab dia. Makan tak habislah jawab. Bila Allah zahirkan sifat kekerasan dia, tengok tu. Dalam neraka tu seazab-azabnya. Allah perintahkan, wahai malaikat Jibril, pergi kepada malaikat Malik, persiapkan neraka itu dengan azab yang seazab-azabnya, sebab nak menghumbankan hamba-hamba yang derhaka kepada Allah. Tu bila dia nak menzahirkan kekasaran dia. Tapi kalau dia nak zahirkan kelembutan dia, macam ni. Tak semayang dia bagi makan, tidur lena, dedah aurat dia bagi makan minum, pergi kerja balik, pergi balik kerja, selamat sampai. Itu lemah lembut Allah. Tapi jangan, sebenarnya Allah berlemah lembut dengan kita tu kerana Allah nak suruh kita bertaubat kembali kepada Allah secepat mungkin, sebelum sampainya azab Allah. Allah bagi peluang. Bukan maksudnya Allah bagi peluang hidup lagi tu supaya meneruskan, mengulang-ulang lagi dosa dan maksiat tu, bukan. Allah suruh baiki, tapi kita ni tak faham. Kita ingat malam ni kan tidur, besok bangun, maknanya Allah izin dan Allah redha kita buat maksiat yang semalam kita buat. Dah, sebenarnya Allah bagi kita tidur malam ni, pagi besok Allah jagakan, harap-harap kau bertaubat dan kembali kepada Allah. Tapi dah, kita kata hari ni boleh bangun lagi, nak buat maksiat je semalam, sambung lagi buat maksiat. Allah bagi peluang lagi, besok pula, lusa pula, sampai dah berpuluh dah. Kalau Tuhan tu sifat dia macam makhluk, cukup 2-3 kali peluang je lah. Cukup 2-3 kali bagi peluang, tak ikut, sentaklah nyawanya, tak ada redah manusia macam ni. Tapi Allah tu dah sifat pengasih penyayang, dia tak sama macam manusia. Cuba kita bayangkan je, tengok diri kita sekarang ni, kita dah hidup berapa puluh tahun. Makna selama mana dah Allah bagi peluang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Yang hidup 50 tahun makna dia dah diberi peluang 50 tahun. Yang dah hidup 60 tahun makna dia dah diberi peluang oleh Allah 60 tahun. Bukan 1-2 jam tuan-tuan, Allah dah bagi kita peluang. Allah bagi peluang. Bukan sekali Allah bagi peluang. Puluh tahun Allah bagi peluang. Suruh solat, tak nak solat juga. Suruh tutup aurat, tak nak tutup aurat juga.
Suruh bersihkan hati, tak nak juga. Dah nak berapa puluh tahun. Nak berapa puluh tahun baru kita nak berubah. Ha? Nak Allah bagi kita umur berapa? Percayalah kalau bagi 1000 tahun pun kita takkan berubah. Kita takkan berubah. Kita takkan berubah. Bagi 1000 tahun pun takkan berubah. Tapi kita lupa Allah banyak lemah lembut dengan kita. Pun tak hargai juga, pun tak faham juga kasih sayang Allah tadi. Cuba kita bayangkan dalam keadaan kita leka, kita lupa, hati kita kotor, hati kita busuk, dalam keadaan kita tak solat, buat maksiat, minum arak, berjudi, berzina, Allah sentap nyawa kita dalam keadaan begitu. Macam mana? Macam mana keadaan tu? Nak menghadap akhirat tu, nak kembali ke alam barzah dalam keadaan sedang duk buat maksiat tu, tengah sedap-sedap, mati sedang dedah aurat. Sedang dedah aurat Allah cabut nyawa, makna nyata terang-terang dia mati sedang melakukan maksiat. Bukankah dedah aurat tu maksiat? Betul? Tiba-tiba dalam keadaan dia dedah aurat tu mati. Maknanya nyata terang dia mati sedang melanggar perintah Allah. Itu hukum Tuhan begitu. Dedah aurat hukumnya haram. Maknanya dia mati sedang buat benda haram. Yang tinggal solat, Allah cabut nyawa, dia mati sedang meninggalkan solat. Yang hati dendam, yang hati dengki, yang hati hasad, Allah cabut nyawa, mati dalam keadaan mati sebagai seorang pendengki, mati sebagai seorang pendendam. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Penutup hidupnya itu jahat. Penutup hidup dia itu tak elok. Penutup hidup dia itu tak baik. Ini yang Allah bagi kita peluang hidup lagi. Tidur jagakan lagi. Tidur jagakan lagi. Tidur bangunkan lagi. Harap-harap berubahlah orang ni. Dah. Bertambah naik lagi tocang kita. Bertambah naik lagi tocang kita. Bertambah bangga lagi. Sombong. Buat maksiat, sombong dengan maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat maksiat sombong, bukan takut, sepatutnya takut buat maksiat, malu dah, sombong. Bangga, tunjuk ke orang. Jadi seolah-olah mencabar Allah, seolah-olah macam nak cabar Tuhan pula dah. Sepatutnya malu bila buat benda yang Allah larang. Takut sepatutnya, ni dah bangga, bagi tahu orang. Mana bukti bagi tahu orang? Ni yang kita dedahkan dalam ni. Kita dedah aurat, lepas tu kita post kat sini. Bukankah nak bagi tahu orang yang kita sedang dedah aurat? Tu makna bangga. Bangga, menunjukkan maksiat. Patut tutup. Tak nak orang nampak, tak nak orang tahu dosa kita. Tidak, bangga, jadi satu kebanggaan. Oh, hebatnya aku ni, sedang melanggar perintah Allah ni, hebatnya aku. Allah tak boleh buat apa-apa atas diri aku. Tengok. Tengok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepat. Jangan lengah-lengah. Jangan lengah-lengah, cepat. Israel tu tengah menanti isyarat daripada Allah untuk terkam batang leher kita. Malaikat Israel tengah tunggu isyarat daripada Allah. Allah kata sentak, tak peduli. Tengah tonggak Allah sentak. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah selamatkan kita semua. Kena fikir. Kita ni lemah. Kalau kita kuat lain lah. Lemah kita. Dhaif kita. Kita tak kuasa nak tanggung, nak hadap azab yang Allah janjikan. Buktinya mana sekarang ni atas dunia ni pun kita tak tahan, dengan pening pun kita tak tahan. Pening Allah jadikan pening je. Allah balakan dengan pening je. Tak tahan dah, berguling lah kita. Betul? Cepatlah sihat, cepatlah sihat. Tak tahan, pening je pun. Macam mana nak menghadap api neraka tu?
Kalau dah pening tu pun kita berguling dah. Sakit perut pun kita dah berguling-guling dah. Sakit gigi pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Ini api tuan-tuan. Berpuluh-puluh kali ganda dahsyat panasnya daripada api yang paling panas atas dunia ni. Macam mana kita nak serahkan tubuh kita nak masuk dalam api tu? Itu bukan dongeng. Wajib yakin percaya adanya neraka Allah. Kalau betul kita hebat, try sekali tengok. Try dengan azab yang ada atas dunia ni dulu. Tengah masak air tu, air menggelegak tu, cerik bunyi, buka tutup, togok terus tengok. Dah kata hebat, dah kata kuat, dah kata berani dengan Allah. Cuba dulu. Tu air panas, belum tembaga panas dalam neraka lagi yang nak dituangkan dalam mulut-mulut hamba-Nya yang derhaka. Cuba tuang. Tengah menggelegak tu, togok terus tengok. Tengok luruh tak luruh kita punya isi perut. Itu ringan tuan-tuan. Ringan. Azab neraka tu tak terakal dahsyat. Tak ada atas dunia ni, tak ada azab yang sama, yang paling ringan dengan azab neraka tu, tak ada atas alam dunia ni, tak ada. Allah tak jadikan. Pun kita tak tahan dah. Tengah goreng-goreng ikan, kena percikan air panas, minyak tu, dulu tak tahan. Tak tahan, ingat kuat. Renunglah. Itulah di antara hikmah Allah jadikan kesakitan, kesusahan atas dunia ni, supaya kita boleh jadikan renungan. Ya Allah, kalau macam ni pun aku tak tahan. Macam mana azab Kau ya Allah? Macam mana nak tanggung azab Kau ya Allah? Tak mati pula tu. Dibakar sampai gentung jadi harang, tak mati. Berjuta-juta tahun duduk dalam neraka tu. Kalau lapar diberi makan buah zakum, bila makan bercerai-berai tubuh badan kita. Bila haus dituangkan air tembaga panas, air besi panas dan sebagainya. Itu minuman ahli neraka. Nak lari tak boleh. Semata-mata terima je azab tu. Tak boleh nak mengelak, nak tutup mulut ke, tak boleh. Mana hebat kita? Maka kalau takut, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah sementara nyawa kita belum diambil. Sebab Allah sayang kita lagi tuan-tuan. Allah sayang kita. Sebab tu Allah tak ambil nyawa kita sekarang ni. Sebab Allah tahu kalau kita mati dalam keadaan sekarang memang celaka lah nasib akhirat kita. Sebab tu Allah bagi lagi peluang taubat, kembali, baiki cepat. Sebelum habis waktu. Sebab apa tu? Allah tak berkehendak pun pada kita. Allah tak rugi pun nak azab kita sampai hancur lebur dalam neraka tu. Dia tak ada keuntungan apa-apa pun. Dia tak ambil untung apa pun. Yang azabnya, yang celakanya kita lah. Kemudian katanya musannif, dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal dengan terkaya. Yakni Allah Ta'ala itu dikatakan terkaya dan istighna itu melainkan satu zat yang pasti sungguh bersifat dengan wujud. Maknanya kita tak boleh nak katakan Allah tu kaya, tak boleh nak katakan Allah Ta'ala itu tidak berkehendak dan tak berhajat kepada segala sesuatu, melainkan Allah Ta'ala itu wajib mesti bersifat dengan wujud. Dia mesti ada. Dan ada itu pula wajib, bukan harus. Ada Allah tu wajib. Kalau ada Allah tu harus seperti kita, tak layak nak dipanggil istighna. Kalau adanya Allah macam kita, iaitu harus, dulunya tak ada, kemudian diciptakan. Kalau Allah, wujud Allah tu baharu seperti kita, tak layak nak dipanggil Allah tu kaya. Kaya macam mana? Dia pun berhajat orang lain menjadikan. Kaya ni makna tidak berkehendak kepada yang lain. Sebab tu kita ni tak sesuai nak dipanggil kaya. Tak sesuai. Kaya yang hakiki tu tak sesuai. Kaya hakiki tu hanya Allah saja. Kita bukan kaya hakiki. Kaya kita ni kaya muqayyad, kaya majazi, pinjam. Allah kaya hakiki.
Kewujudan Allah tu wajib. Sebab itulah dia tak berhajat kepada yang menciptakan dia. Bahkan dia yang menciptakan segala sesuatu. Barulah layak panggil wahai Tuhan yang Maha Kaya. Sebab apa? Wujudnya Allah Ta'ala itu wajib, bukan harus. Maka kalau orang meragui kewujudan Allah ataupun meragui sedia kalanya Allah, bermaksud dia meragui kekayaan Allah. Kerana kaya tu Allah tadi dimasuk erti kaya tu, masuk di bawah erti kaya tu wajib bersifat dengan ada. Wajib bersifat. Maka barang siapa yang menafikan ada Allah, dia menafikan kekayaan Allah. Siapa yang meragui kewujudan Allah, dia meragui kekayaan Allah. Maksudnya dia meragui yang Allah ni tidak berhajat. Dia ragu yang Allah tu tidak berhajat. Dia ragu-ragu. Padahal tidak berhajat Allah tu wajib. Tapi oleh kerana tadi dia mempertikaikan kewujudan Allah, contoh, menunjukkan bererti, bermaksud dia meragui yang Allah Ta'ala itu tidak berkehendak. Pada dia barangkali Allah ni berhajat juga kepada sesuatu. Na'udzubillah. Dan apa lagi? Apa lagi sifat yang menunjukkan Allah tu kaya, istighna? Yang pertama tadi mesti wujud, mesti ada, wajib ada, bukan harus ada, wajib ada Allah. Dan selain daripada tu, sifat yang nak menunjukkan, sifat yang nak melambangkan kekayaan Allah, tidak berkehendak dan tak berhajat kepada sesuatu, dia pula wajib bersifat dengan qidam, sediakan, bukan baharu. Apa arti sedia kala? Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Bukan Allah dah lama ada, bukan. Dah lama ada bukan qidam. Dah lama ada tu bukan sifat qidam ataupun qadim yang dikehendaki bagi Allah Ta'ala tu. Dah lama ada tu sifat makhluk. Allah bukan dah lama ada. Allah sedia ada, bukan dah lama ada. Faham elok? Biar boleh beza sifat Allah dengan sifat makhluk. Dah lama ada sifat makhluk, sedia ada sifat Allah. Dah lama ada, contoh macam alam ni dah lama ada. Boleh cakap alam ni dah lama ada, dah alam ni. Sejak mula Allah ciptakan, daripada tak ada alam, sejak mula Allah ciptakan alam sehingga ke hari ni, dah lama dah ada dah alam. Tak tahulah berapa ratus ribu juta bilion tahun, tak tahulah. Dah lama ada. Meskipun dah lama ada beratus-ratus ribu juta tahun contohnya, tetapi bila undur balik, asalnya asalnya kosong, tiada. Tapi oleh kerana dah memakan waktu yang panjang, jadi dah berpuluh ribu juta tahun, orang panggil dah lama, dah ada. Allah tak, Allah bukan dah lama ada, Allah sedia ada. Dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tak boleh nak sakat dengan masa, tak boleh nak sakat dengan waktu. Tak ada kena-mengena, tak ada mengait dengan masa dan waktu kewujudan Allah. Adapun kewujudan alam sangkut paut dengan masa. Tu erti qidam, sedia kala. Maksudnya kalau Allah tidak bersifat dengan qidam, dia bersifat baharu. Apa maksud baharu? Sesuatu yang bermula daripada tiada, sesuatu yang berasal daripada tiada, sesuatu yang ada permulaan. Kalau Allah Ta'ala ada permulaan, kalau Allah Ta'ala itu asalnya tiada, maknanya dia berkehendak kepada yang menciptakan dia. Bila dia berkehendak kepada yang menciptakan dia, tidaklah istighna Allah tu. Kalau dia berkehendak kepada yang menjadikan, kalau dia baru. Kemudian baqa, kekal, wajib Allah Ta'ala tu pula bersifat kekal. Kewujudan Allah tu pula, adanya Allah Ta'ala tu pula kekal selama-lamanya. Apa maksud kekal selama-lamanya? Tidak ada kesudahan bagi adanya Allah. Itu maksud kekal. Bukan lama lagi ada, bukan. Allah tu lama lagi ada, bukan lama lagi. Tidak ada kesudahan.
ataupun tidak menerima tak terima binasa. Allah tu tak terima binasa. Itu yang dimaksudkan dengan Allah tu kekal. Adapun kita kata syurga tu kekal, bukan bermaksud syurga itu tidak menerima binasa. Allah Ta'ala kehendak menentukan syurga tu tidak dibinasakan. Bukan maksud syurga tu tidak menerima binasa dah. Syurga itu menerima binasa. Makna akal kita boleh terima seandainya syurga itu binasa. Akal boleh terima. Kenapa pula? Kerana syurga itu bersifat baharu. Tiap-tiap benda baharu menerima binasa. Syurga tak binasa bukan dengan sebab dia bersifat baqa' seperti Allah dah. Kerana Allah tak kehendak nak membinasakan. Tu pun tilik kepada janji dia, hukum aradi tu. Allah janji yang dah duduk dalam syurga besok kekal. Tapi akal masih boleh lagi terima. Kalau seandainya sedang berseronok dalam syurga tu, Allah nak matikan semua, Allah nak binasakan, akal boleh terima. Tapi mustahil berlaku. Sebab apa? Menyalahi dengan janji Allah. Menyalahi dengan janji Allah. Tilik kepada janji Allah, mustahil binasanya syurga. Tapi tilik kepada akal, boleh terima kalau binasanya syurga. Sebab syurga itu bukan qadim, bukan baqa' seperti Allah dah. Yang ada sedia kala, yang ada tidak menerima binasa tu hanya Allah. Adapun syurga, kekalnya syurga bukan dengan sebab tidak menerima binasa, bukan bersifat baqa', kekal seperti Allah tak. Semata-mata Allah janji Allah tak kehendak nak membinasakan. Kalau Allah nak membinasakan, binasalah juga syurga itu pun. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, itulah yang menunjukkan dia bersifat kaya. Kalau Allah binasa, tak kaya lah Allah tu. Kalau dia pun mati, kalau Allah tu mati, tidak. Kalau Allah Ta'ala tu menerima binasa, kalau Allah Ta'ala tu musnah, kalau Allah Ta'ala tu hilang, tidak adalah sifat kaya pada dia. Macam mana nak bersifat kaya kalau dia sendiri mati, kalau dia sendiri boleh musnah. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, maknanya wajib Allah Ta'ala itu tidak menyerupai, menyamai, sebanding, secontoh, semisal, seumpama segala sesuatu yang baharu. Tak serupa sama sekali pada mana-mana sudut, pada mana-mana pihak, pada mana-mana congakan, tanggapan, khayalan dan sebagainya. Tak ada yang serupa dengan Allah. Mustahil ada yang serupa. Mustahil. Zatnya tidak serupa dengan zat segala sesuatu, sifatnya tak serupa dengan segala sifat yang lain, perbuatannya tak serupa dengan perbuatan yang lain. Mukhalafah tak serupa. Sebab tu mana-mana orang yang mengiktikadkan, mempercayai yang Allah Ta'ala itu berjirim, Allah itu berjisim, Allah itu bertubuh, Allah itu ada anggota, sesungguhnya dia telah menafikan istighna Allah. Dia dah menafikan kekayaan Allah. Dia kata Allah tu ada tubuh, Allah tu ada tangan, Allah tu ada kaki. Cuma kaki dia tak sama dengan kaki kita, tangan dia tak sama dengan tangan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauhi pahaman. Jadi orang yang menyamakan Allah dengan sesuatu, sesungguhnya dia menafikan sifat istirna Allah. Maknanya dia menolak kekayaan Allah. Sebab apa? Kalau Allah bersifat baharu, kalau Allah serupa dengan baharu, maka dia adalah baharu. Kalau Allah serupa dengan benda baru, maknanya dia sebahagian daripada benda baru. Bila dah dia sebahagian daripada benda baru, dah tentulah berkehendak dan berhajat. Bila dah berkehendak berhajat, tak bolehlah panggil istighna. Dan pasti pula ada baginya Allah sifat sama, sifat basar, sifat kalam, dan kaunuhu sami'an, isyarat kepada sifat maknawiyah, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Yaitu yang telah tersebut 11 sifat yang tentu sungguh, makna yang ada sungguh pada zat Allah Ta'ala,
dan tentu tidak pula segala lawan-lawan yang 11. Makna lawan bagi sebelah tadi tak? Sebelah tadi tu yang disebut daripada wujud tadi tu, sifat-sifat yang nak menunjukkan, yang nak menunjukkan, yang nak melambangkan kekayaan Allah tadi, iaitu mana? Sifat wujud, sifat basar, sifat baqa, sifat basar, sifat kalam tadi. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman, tu ada sebelah tu. Itulah sifat-sifat yang tersembunyi di sebalik makna kaya Allah Ta'ala tadi. Jadi bila orang tu mengaku Allah kaya, maksudnya dia beriman yang Allah tu wajib ada. Bila seseorang itu yakin Allah Ta'ala tu kaya, dengan maksud dia beriman Allah Ta'ala tu ada sedia kala lagi. Bila dia mengaku Allah Ta'ala tu kaya, menunjukkan dia orang yang beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu kekal, tidak menerima binasa. Bila dia mengaku yang Allah Ta'ala itu bersifat kaya, bermaksud dia yakin yang Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Dia maksud yang tersirat di sebalik istighna. Bila sebut Allah kaya, itulah sifat-sifat yang ada di bawah kekayaan Allah. Kalau hilang salah satu daripada 11 sifat tadi, tidak layak nak dikatakan Allah tu istighna. Ada 11 sifat tadi, buang satu je, maka tak layak dah nak dipanggil Allah tu bersifat kaya dah. Jadi wajib beriman dengan ke-11. Jadi 11 sifat itulah yang menunjukkan maksud istighna, kekayaan Allah. Tidak berkehendak dan tidak berhajat, tidak bergantung kepada segala sesuatu. Lawan dia 11 yang mustahil atas Allah Ta'ala, yakni lawan bagi 11 sifat tadi. Makna sifat mustahil lah, makna sifat yang tidak layak ataupun sifat yang akal kita tak boleh terima sekali-kali ada pada Allah. Maka jumlah yakni perhimpunan demikian itu, demikian mana? Demikian sifat-sifat yang duduk di bawah kata istighna tadi ada 22. Kat kitab tu tulis 20 tu. Betul? Tulislah, buat pembetulan sikit ni. Musannif betul dah karang kitab. Ni tukang cetak ni boleh jadi ni, waktu dia cetak ni shift malam boleh jadi. Boleh jadi waktu dia cetak ni shift malam ni mengantuk tertinggal tu. 22 bukan 20. 22. Dah 11 tadi yang wajib, lawannya 11. 22 kan? Tulis situ. La'alla shawab. Mudah-mudahan yang betulnya. La'alla shawab. Mudah-mudahan yang betulnya 22. Okey. Jadi 22 sifat ni duduk di bawah erti mana? Istighna. Siapa menafikan yang wajib tadi, yang sebelah tadi ditolak satu, ataupun yang mustahil tadi diambil satu, sesungguhnya dia tidak beriman dengan kekayaan Allah. Dia tidak beriman dah dengan kekayaan Allah. Rosak alam akidah. Allah. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal pula dengan terkaya dan istighna itu, melainkan zat yang harus memperbuat mungkin. Harus, apa maksud harus? Boleh berlaku, boleh tidak berlaku. Allah nak buat mungkin. Apa maksud mungkin? Sesuatu perkara yang akal kita boleh terima ada dan boleh terima tiada. Itu mungkin. Mungkin. Benda yang harus ada, harus tiada. Itu mungkin. Jadi pada Allah nak menjadikan mungkin tu hukumnya harus. Dan meninggal akan dia. Meninggal dengan sini dengan makna Allah tak buat mungkin. Allah Ta'ala tak nak buat mungkin. Harus. Allah nak buat? Harus. Allah tak nak buat? Harus. Kita ni mungkin lah, tapi kita ni mungkin yang telah dijadikan, lalu dipanggil makhluk. Yang belum dijadikan namanya mungkin. Yang dah dijadi nama dia makhluk. Anak kita yang dah ada tu, anak kita yang dah ada berseria tu, anak kita dah ada tu. Yang dah ada anak-anak kita tu dah ada tu namanya makhluk. Anak yang belum ada, yang belum akan datang tu, yang tak tahu lagi tu, itu dipanggil mungkin. Harus Allah jadikan dan harus Allah tak jadikan. Jadi kalau orang kata kau ni akan datang ada anak lagi ni, harus. Nampak gaya kau ni sakat ni je kot anak kau, harus. Sebab apa? Mungkin. Mungkin.
Bini kau ni sekarang bini dia berapa? Seorang. Nombor 2 tu mungkin. Nombor 3 pun mungkin. Nombor 4 pun buat contoh tu kita ingat lama sikit. Contoh ni. Seorang yang dah ada seorang tu makhluk lah tu. Allah dah jadikan untuk kita. Yang Allah belum jadikan tu harus dah. Ni cerita hukum bukan doa ni. Ni kan doa. Contoh. Tuan imam kita buat tuan imam lah. Siap imam balik saya tak tahu. Dah bunyi kat belakang. Dah bunyi dah kat belakang. Okey, imam sekarang dia ada orang rumah seorang. Nombor 2 tu apa hukumnya? Harus ke mustahil ke wajib? Harus. Kalau tak ada pun harus. Kalau ada akal boleh terima dah. Kalau tak ada akal boleh terima dah. Boleh. Sebab apa? Sebab harus mungkin. Mati kita besok mati. Mati besok. Mati kita besok wajib ke mustahil ke harus? Harus. Boleh terima tak kalau kita mati besok? Akal boleh terima tak kalau kita mati besok? Boleh. Besok kita hidup lagi, akal boleh terima tak? Lepas tu nak mati ke nak hidup lagi besok? Entahlah, tak tahu. Kita minta panjang umur lah ada amal tak ada, ilmu tak ada lagi. Tu nak cerita harus tadi. Mungkin nak bagi faham. Mungkin benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Tapi Allah belum buat lagi. Belum buat lagi, itu nama mungkin. Yang dah buat ni namanya makhluk namanya. Biar boleh beza makhluk apa, mungkin apa. Rezeki kita besok mungkin. Rezeki yang dah ada setakat ni namanya makhluk. Faham tak? Dah faham dia berhenti lah. Dah faham boleh bermuju faham. Kalau tak faham dia nak kena tambah waktu lagi. Dia bagi can lah, saya balik cepat sikit ni. 29 dah InsyaAllah lah. Selalu balik lambat kan. Dia cepat sikit lah. Seronok lah dia cepat. Jujur. Seronok tak seronok? Ya lah tu. Seronok lah. Betul lah tu. Wallahu a'lam. Nanti sambung lagi lah. InsyaAllah. Sikit Tanbihul Ghafilin 10 minit. Tanbihul Ghafilin 10 minit. Kita tengok sampai mana. Kalau boleh baca. Kalau tak boleh baca, kita baca doa penutup terus. Busuk apa mam? Allah. 28 baris kedua daripada bawah. 2 daripada bawah. Dan dikata orang yang berakal itu meninggalkan dunia selama lagi bahawa dunia itu meninggalkan dia, dan berbuat kubur ia dahulu daripada memasuk akan dia kubur. Dan gemarnya akan Allah Ta'ala dahulu daripada bertemunya Allah. Dia nak cerita sifat orang yang sebenar-benar waras. Orang yang sebenar-benar waras, sifat dia macam tu. Orang yang benar-benar cerdik. Orang yang sebenar-benar cerdik di sisi pandangan Allah. Pada pandangan Allah, di sisi Allah, orang cerdik tu apa? Tu kalau soalannya. Kalau timbul soalan lah, orang cerdik di sisi Allah tu bagaimana tak pergi kita kata di sisi manusia ni siapa orang cerdik? Kita tahu orang cerdik ni dia pandai membaca, pandai mengira, belajar tinggi, duit banyak, pangkat hebat. Tu kita kata orang cerdik lah tu. Tapi tu sisi dunia. Sisi Allah dah, Allah tak pakai tu. Sisi Allah nak kata orang yang cerdik sisi Allah, duit banyak, dah. Tak masuk. Orang cerdik sisi Allah pangkatnya tinggi, dah tak masuk pangkat tinggi. Orang yang cerdik sisi Allah tu adakah orang yang gajinya 500,000 sebulan? Dah. Orang yang cerdik sisi Allah, ni sifat dia. Mana sifat dia tadi? Dan orang tadi kata orang yang berakal itu meninggalkan dunia sebelum lagi bahawa di dunia itu meninggalkan dia. Sebelum dunia tu meninggalkan dia dah tinggalkan dunia dulu dah. Apa maksud dunia?
benda yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati. Sesuatu yang tidak memberi faedah selepas daripada mati, ataupun sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan amal ibadat, itulah dia dunia. Jadi kalau tuan-tuan ada harta, tuan-tuan gunakan harta tuan-tuan tadi menolong ibadat, maka harta tuan-tuan dinamakan akhirat. Kalau tuan-tuan ada harta tapi tuan-tuan buat benda membazir, buat benda haram, itu namanya dunia. Faham ke tidak? Bukan maksud dunia tu dunia ni maknanya diri harta tu tak tengok bagaimana cara pengolahan harta tu. Kalau harta tu digunakan untuk ibadat, masuk dalam akhirat. Kalau harta tu digunakan untuk berseronok-seronok, itu namanya dunia. Jadi pandai-pandailah gunakan nikmat yang Allah dah bagi tu. Pandai-pandailah, kalau yang dah kaya, ada harta benda, ada duit banyak, pastikan benda-benda tu digunakan untuk ibadat, baru masuk dalam akhirat. Kalau guna untuk enjoy, dia jadi dunia. Jadi orang yang waras ni, sebelum dia mati, dia dah tinggalkan dah dunia tu. Maksud, di waktu dia hidup lagi, dia dah tak ambil dah, dia tak buat dah benda-benda yang tak menolong akhirat. Itu maksudnya. Waktu dia hidup, dia dah tinggalkan dunia. Apa maksud? Waktu hidup dia tak nak, dia tak ambil benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, dia tak mau. Benda yang tak menolong akhirat, dia tak nak. Dia akan membuat sesuatu yang memberi faedah akhirat pada diri dia. Itu yang dia ambil. Kalau benda tu tak ada hubung kait dengan ibadat, dia tinggalkan. Itu maksudnya. Faham atau tidak? Boleh faham? Itu maksud tinggalkan dunia. Dia duduk kat dunia tapi dia tinggalkan dunia. Macam mana? Maksud dia tak buat benda-benda yang sia-sia dah dunia. Dia buat benda, kalau benda tu bagi ada hubung kait tolong ibadat, dia buat. Namanya akhirat. Tuan-tuan ada harta, mana guna harta tu? Menolong ibadat. Dengan ada harta tadi, kita boleh memudahkan urusan amal ibadat kita dan anak bini kita. Nama harta tadi tak kisah banyak, tak kisah sikit, tak kisah sederhana, namanya akhirat, tak jadi dunia. Dia ada kereta mewah, harganya 2-3-400 ribu kereta dia. Dia gunakan untuk menolong ibadat dia. Contoh dia khidmah, dengar orang alim ulama nak datang, dia pergi, dia tawarkan diri, tak apa, saya pergi jemput, insya-Allah nak memuliakan orang hebat-hebat kekasih Allah ni, biar naik kereta selesa-selesa lah. Jadilah akhirat tu. Tapi kalau dia guna kenderaan tu untuk nak megah-megah, nak sombong-sombong, itu namanya dunia. Boleh dah bukan suruh buang benda tu, gunakan kepada jalan-jalan akhirat lah. Dan itu sifat orang cerdik. Maksudnya kalau kita tak tinggalkan dunia, maknanya kita tak masuk dalam kategori orang yang bijak di sisi Allah. Kalau tak bijak namanya apa? Kalau tak bijak apa? Tak bijak lawan dia apa? Takut nak cakap. Bebal. Payah nak ngaku bebal kita. Bebal lah. Bodoh lah maknanya. Tapi payah, pedih lah kita nak ngaku bodoh tu. Bodohkan orang senang. Nak membodohkan diri sendiri, ini suatu sifat yang payah orang nak ambil. Padahal itulah sifat yang dipuji oleh Allah, menghinakan diri. Ya Allah, aku ni bodoh, ya Allah. Aku ada akal tapi aku tak guna di jalan yang betul. Aku gunakan akal ni untuk buat maksiat, ya Allah. Betapa bodohnya aku. Patut mengaku macam tu. Ya Allah, aku tidaklah bodoh sangat. Aku cuma tak pandai sikit je, ya Allah. Nak juga puji tu, tu hati kita, nafsu kita. Dia tak nak dikeji, dia tak nak dicela. Tak nak. Kalau nak kurang pun jangan kurang sangat. Ya Allah, aku ni ahli maksiat, tapi kalau nak banding dengan orang kiri kanan aku ni, dia lagi banyak, ya Allah, dosa. Nak juga tinggi. Tak dapatlah tu, tak ada bahagian. Kalau macam tu hati kita, tak ada bahagian. Dia kena rendah serendah-rendahnya. Itulah namanya sifat tawaduk, merendah diri. Siapa hatinya macam tu, Allah angkat darjatnya setinggi-tinggi.
dan tidak mengurangkan kemuliaannya di sisi Allah. Walaupun dia mengaku yang dia paling bodoh kali atas dunia ni, akulah orangnya ya Allah. Walaupun dia mengaku begitu, dah tidak mengurangkan martabat dia, bahkan ditinggikan darjatnya oleh Allah. Tapi payahlah payahlah kita ni suka puji. Ya Allah, aku ni nak kata bodoh tak adalah. Tak pandai sikit-sikit je. Macam ni nak taubat kena hinakan diri. Itu syarat nak taubat. Dah macam mana nak hasilkan taubat yang sebenar kalau kita tak boleh nak hinakan diri? Macam mana? Ya Allah, dosa tak adalah sangat. Macam mana? Habis. Kemudian, jadi apa yang ada pada kita, nikmat yang Allah dah bagi, pangkat ke, jawatan ke, duit ke, gunakan kepada perkara yang Allah redha. Jadilah akhirat. Selamatlah insya-Allah. Jadi kalau ada duit, bazir, sombong, belagak, ni siap. Ni siap. Dimakan tak habis tu. Ingat, harta kekayaan yang Allah bagi itu bukan untuk kita seorang. Ada hak orang lain. Allah suruh tolong agama. Allah suruh tolong orang, tolong agama. Tolong orang susah. Kita pun dapat menikmati, orang lain pun dapat nikmati. Allah pun kasih dan redha pada kita. Daripada kita belasah seorang. Manusia pun benci tengok muka kita. Hari-hari doakan mati cepat. Orang kaya yang sombong bakhil ni, orang lain doakan dia mati cepat. Terlintas je bila nak mati tu. Bukan main kedekut begitu. Dia sungguh orang benci. Tapi orang pemurah, Allah kasih, manusia pun kasih. Manusia tengok dia, ya Allah panjangkanlah umur dia. Berikanlah lagi kemewahan pada dia. Dia orang baik. Nampak tak ada? Dia tak sombong. Tapi kalau orang kaya sombong, macam Haji Bakhil bila baik kedekut tu. Bila nak mati orang tu menyemak, sombong pula tu, bakhil pula tu. Tengok tu. Jaga-jaga Orang ada harta ni Allah nak muliakan dia. Orang kaya ni kalau dia pandai, dia untung dua negeri dia, kat dunia dia lah senang, selesa, akhirat pun senang, selesa. Allah bagi dia dua kemuliaan. Satu kemuliaan dengan sebab dia boleh berbuat ibadat sebanyak-banyak dengan anggota dia. Yang ni orang miskin pun boleh buat. Yang ni dengan orang miskin dia boleh fight dua ni. Dia boleh berlumba dua ni. Sembahyang banyak, puasa banyak, baca Quran banyak, ngaji banyak. Ni dia boleh. Dia dengan orang miskin pun boleh. Tapi bila dia masuk satu bab lain pula, dia boleh banyak bersedekah, banyak tolong pakai miskin, banyak keluarkan zakat, banyak wakaf. Ni orang miskin termenung, tak boleh buat. Nampak tak? Tadi dia dah mulia sebab ibadat yang dibuat oleh tubuh. Sekarang ni dia mulia sebab ibadat yang dibuat dengan harta. Jadi malanglah, rugilah orang yang ada harta ni kalau dia tak ada ilmu. Sia-sia. Padahal dia boleh dapat dua kemuliaan di sisi Allah. Orang miskin tak boleh. Orang miskin nak sedekah macam mana, dia pun tak ada duit. Dia pun susah nak sedekah macam mana, nak zakat macam mana. Tapi orang kaya, dia boleh. Tapi jangan bersedekah haja tak semayang. Ada pula jenis macam tu. Sedekah sana sini, tapi tak semayang. Rugi dah. Allah tak bagi pahala tu, digantungkan pahala selagi dia tak taubat dan mendirikan semayang. Dan dikata meninggalkan dunia, kemudian dan berbuat kubur ia dahulu daripada masukkan dia, makna masuk dalam kubur. Sebelum dia buat masuk dalam kubur, dia dah buat persiapan tu maksudnya. Sebelum dia masuk dalam kubur atas dunia ni, dia dah buat persiapan nak masuk dalam kubur tu dah. Seolah-olah macam masuk dah dalam kubur tu dah. Takut dia tu macam seolah-olah macam dah ada dalam kubur dah dia. Padahal di atas dunia lagi tubuh dia. Dan gemarnya akan Allah Ta'ala dahulu daripada bertemunya.
Makna sebelum bertemu Allah, sebelum kembali kepada Allah, dia dah cinta, kasih, rindu, dendam dah dengan Allah sebelum bertemu lagi. Makna kat dunia ni dah cintakan Allah dah, kasihkan Allah dah, tak sabar nak bertemu dengan Allah dah, kekasih dia. Tu orang yang betul-betul lah kita ni tak ada lah tuan. Orang cintakan Allah. Bila dia cintakan Allah, dia akan cinta segala yang dicinta oleh Allah. Dia akan suka dengan apa yang Allah suka. Dia akan redha dengan apa yang Allah redha. Dia akan benci dengan apa yang Allah benci. Itu sifat-sifat orang yang kasih kepada Allah. Apa yang Allah kasih dia kasih, apa yang Allah benci dia benci. Itu bukti cinta dia kepada Allah. Allah kasih tak pada alim ulama? Allah kasih tak pada alim ulama? Dia pun kasih juga pada alim ulama. Sebab apa? Sebab Allah kasih pada alim ulama, maka dia sebagai orang yang mendakwa mengaku dia cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada alim ulama yang soleh, alim ulama akhirat, bukan alim ulama dunia. Ni dah kita mengaku, ya Allah, aku cinta kepadamu ya Allah, tiba-tiba jadikan alim ulama musuh kita. Maki hamun alim ulama. Ini bohong lah. Makna cinta kau takkan diterima oleh Allah. Maka ketahui olehmu bahawasanya yang berakal itu tiada menuntut dia di dalam dunia melainkan kebajikan. Orang yang berakal ni, dia pastikan setiap gerak diam dia mendatangkan pahala. Dia pastikan gerak dia, diam dia menghasilkan pahala. Itu orang cerdik. Orang tak cerdik, gerak ni pun berdosa, maksiat. Diam dia pun maksiat juga. Gerak dia pun sia-sia, duduk diam dia pun sia-sia. Itu orang yang tak berakal. Orang berakal, dia bergerak ke pahala, dia diam pun ada kebajikan juga. Dan tiada di apa tu? Dan tiada dan tiada dikaya daripada dunia melainkan kebajikan, dan tiada melihat ia di dalam dunia melainkan yang benar. Dia tak tengok dalam dunia ni, melainkan dia melihat benda yang baik-baik, benda yang benar. Dia banyak bersangka baik, orang yang berakal ni. Dan tiada duduk serta segala manusia melainkan segala fakir. Dia suka duduk berdamping dengan orang fakir. Dia tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suka nak duduk dengan, walaupun dia kaya, dia tak suka nak duduk dengan geng-geng dia yang kaya. Dia suka dekatkan diri dengan orang susah. Ada macam tu. Bertuah lah kalau ada bertuah kalau ada. Ini orang fakir miskin datang. Fakir duduk situ meja bawah, bisila atas tikau. Ni meja geng-geng tu ni. Ni meja geng-geng tu. Orang miskin dia duduk bawah. Beza-beza tak? Allah Akbar. Kita bila menyakiti hati orang fakir miskin, sebenarnya kita menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyakiti hati fakir miskin, sesungguhnya kita menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menggembirakan orang fakir miskin, kita menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada berbuat ia di dalam dunia melainkan sujud. Betul? Masjid. Mana ibadah tu? Kinayah daripada ibadah. Dan bahawasanya yang bebal itu stepek atas kepala kita. Bebal. Dan sesungguhnya yang bebal itu tiada dituntut di dalam dunia melainkan harta. Orang bebal sifat dia atas dunia ni bukan ibadat. Dia punya target atas dunia ni mengumpul harta sebanyak mungkin. Tu siapa tadi? Orang saya tak cakap dalam kitab ni. Kumpul harta. Tu orang bebal.
Orang cerdik dia kumpul ibadat sebanyak-banyak. Dia kalau ada harta yang banyak pun ibadat. Kalau dia nak harta, ya Allah bagi aku harta banyak, pun niat dia untuk ibadat. Bukan maksud orang yang banyak harta tu dia bebal dah. Tengoklah kalau dia guna untuk dunia, bebal lah dia. Kalau dia gunakan harta benda untuk tolong agama, bantu orang fakir miskin, itu maknanya dia cerdik. Dia cerdik, dia tak masuk dalam kumpulan. Wallahu a'lam. Jadi ya, mudah-mudahan Allah bagi manfaat ni, berkat malam Jumaat ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ampunkan segala dosa-dosa kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak bini kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, kenalan kita yang buat baik dengan kita, yang tak buat baik dengan kita pun masuk sekali. Moga Allah ampunkan dosa semuanya tak terkecuali. Diberi taufik hidayah, dibimbing oleh Allah zahir dan batin, rohani dan jasmani. Mudah-mudahan sentiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki antum semua. Diluaskan rezeki yang berkah, yang halal insya-Allah, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, keafiatan, diberi taufik untuk melakukan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bertemu lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقه لنا وقربات لنا في ديننا مع اهل الكتب موسى وذكر، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا